sejahtera dan salam perjiogah gemilang. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul dalam satu majlis ilmu yang amat bermanfaat ini. Saya, Nur Hazira Zakwan selaku moderator pada hari ini akan membincangkan tentang satu tajuk iaitu Brain Drain di Malaysia, Kerugian dalam Diam. Baiklah, tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa itu definisi brain drain. Brain drain merupakan satu istilah yang menunjukkan emigrasi besar ataupun penghijrahan individu dari sesebuah negara ke negara yang lain. Fenomena ini akan berlaku disebabkan oleh beberapa punca yang tertentu. Brain drain juga akan menyebabkan negara kehilangan sebahagian besar individu yang berharga. Kebanyakan daripada mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pekerjaan yang tersendiri. Kehilangan mereka akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi sebuah negara yang dapat kita lihat sebagai satu kerugian di Malaysia. Brain drain di Malaysia bukanlah satu isu yang baru, namun ianya berlanjutan setelah sekian lamanya. Berdasarkan data Bank Dunia, kira-kira 800,000 hingga 1.4 juta rakyat Malaysia yang menetap di luar negara. Daripada jumlah tersebut, 1/3 daripada mereka merupakan individu yang berusia 25 tahun ke atas yang dikira sebagai brain drain di Malaysia. Dalam erti kata lain, mereka merupakan warga negara Malaysia tetapi memilih untuk berkhidmat ataupun menetap di luar negara. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang tajuk kita pada hari ini, bersama saya terdapat 4 orang ahli panel kesemuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan mereka. Yang pertama, ahli panel kita merupakan pegawai pakar ekonomi daripada Universiti Utara Malaysia yang sungguh ceria orangnya, iaitu Dr. Shirin Hariza binti Muhammad Razi. Ahli panel kita kedua, kecil molek orangnya, iaitu Dr. Azmah Ayuni selaku pegawai takbir diplomatik di Jabatan Perkhidmatan Awam. Ahli panel kita yang ketiga pula, sungguh manis orangnya, merupakan pegawai di bahagian pemantauan dan kesejahteraan rakyat, iaitu Dr. Hidayah binti Zawawi. Yang akhir sekali di hujung sana ialah Dr. Zati Sharafina binti Muhammad Ghazali yang dari tadi tidak lekang dengan senyumnya, merupakan pegawai sumber manusia daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Tanpa membuang masa, saya akan terus mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Dr. Shirin. Baiklah doktor, menurut doktor, apakah sebenarnya punca ataupun faktor yang menyebabkan isu brain drain ini berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator kerana menjemput saya di dalam forum yang bertajuk Brain Drain di Malaysia, Kerugian dalam Diam. Yang berbahagia pensyarah geografi penduduk Profesor Madya Dr. Yazid bin Saleh dan ahli-ahli panel yang lain. Sidang hadirin sekalian, kira-kira 1 juta rakyat Malaysia yang berhijrah ke luar negara dan 1/3 daripadanya adalah penduduk-penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi, terutamanya rakyat Malaysia yang mendapat pendidikan tinggi di luar negara, dan kebanyakan mereka ada yang mendapat tajaan yang ditaja oleh ibu bapa, ditaja oleh tajaan kerajaan, ditaja oleh tajaan swasta dan banyak lagi. Apabila mereka tamat pembelajaran, mereka lebih tertarik dengan tawaran yang diterima oleh syarikat-syarikat luar yang menawarkan pekerjaan yang mempunyai upah yang tinggi. Mereka berfikir ia lebih menguntungkan kepada diri mereka apabila mereka bekerja di luar negara. Dan juga kejayaan mereka akan lebih terjamin kerana ekonomi di negara luar lebih kukuh daripada negara mereka yang asal. Jadi mengapa perkara ini berlaku? Saya akan kemukakan 2 punca yang menyebabkan brain drain ini berlaku di Malaysia. Yang pertama, kita dapat lihat brain drain ini berlaku disebabkan oleh ekonomi dalam negara ini sendiri. Kita boleh bandingkan sendiri macam mana ekonomi dalam negara kita dengan ekonomi negara yang lebih maju. Contohnya seperti ekonomi di Amerika Syarikat, Kanada, Britain,
China, Jepun dan banyak lagi lah negara-negara maju. Negara-negara ini sering menjadi tumpuan kepada rakyat Malaysia untuk bekerja, berhijrah ke negara luar dan mendapatkan pekerjaan di sana. Hal ini juga disebabkan oleh ekonomi di negara luar lebih kukuh dan maju, dan mereka merasakan kehidupan dan masa depan mereka terjamin dengan ekonomi kukuh di sana. Bukan itu sahaja, nilai mata wang di negara luar juga amat tinggi nak dibandingkan dengan nilai mata wang Malaysia. Contohnya, saya bandingkan nilai mata wang Malaysia dengan nilai mata wang Amerika Syarikat. $1 Amerika Syarikat bersamaan dengan RM4 Malaysia. Jadi kita boleh lihat perbezaan yang sangat ketara dan sangat tinggi dalam nilai mata wang negara. Jadi nilai mata wang ini dapat membezakan berapa upah yang kita akan dapat apabila kita bekerja di luar negara. Selain itu, ekonomi yang tidak stabil di Malaysia juga akan mengancam syarikat-syarikat swasta. Seperti contohnya apabila berlaku kemelesatan ekonomi. Kita dapat lihat, jika berlaku kemelesatan ekonomi, syarikat-syarikat akan mengalami banyak kerugian. Contohnya, aliran mata wang masuk berkurang dan mereka terpaksa membuang pekerja, memberhentikan pekerja, memecat pekerja. Jadi, pekerja-pekerja tidak mahu perkara ini berlaku. Jadi, mereka mengambil inisiatif untuk bekerja di luar negara yang mempunyai ekonomi yang lebih kukuh. Punca kedua yang menyebabkan berlakunya brain drain ini adalah peluang pekerjaan. Rakyat Malaysia ini berkeinginan untuk mencari pekerjaan di luar negara kerana ia dapat menjamin masa depan mereka dengan lebih cerah. Hal ini kerana firma-firma di luar mampu membayar mereka upah yang lebih lumayan. Seperti yang saya dah jelaskan di bahagian ekonomi tadi, dengan upah-upah yang lumayan ini dapat menarik perhatian pekerja-pekerja daripada negara lain untuk masuk ke negara mereka. Bukan itu sahaja, terdapat juga golongan-golongan yang cerdik pandai dari segi akademik berasa kemahiran mereka tidak dihargai di negara sendiri. Jadi, mereka memilih untuk berhijrah ke negara lain yang lebih menghargai kemahiran-kemahiran yang telah mereka pelajari. Negara kita ini sedang menghadapi satu masalah pengangguran di mana rakyat susah untuk mencari pekerjaan walaupun telah mempunyai pendidikan yang tinggi. Contohnya, mereka mempunyai degree, master dan juga PhD. Tetapi disebabkan peluang pekerjaan di Malaysia ini terhad, jadi mereka terpaksa menunggu bertahun-tahun untuk menunggu panggilan daripada syarikat atau panggilan daripada kerajaan. Mereka terpaksa menganggur untuk sementara waktu dan mencari pekerjaan lain yang sementara seperti mengambil kerja sambilan untuk menampung diri mereka dan juga keluarga. Jadi, peluang pekerjaan yang terhad ini menyebabkan mereka berkeinginan untuk berhijrah ke luar negara. Terutamanya pelajar-pelajar yang cemerlang lah, yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Mereka merasakan mereka boleh mendapat pekerjaan yang lebih baik di negara luar. Jadi pada saya, Malaysia perlu membuka lebih banyak lagi permis-permis perniagaan, terutamanya rakyat kita sendiri. Apabila banyak permis-permis perniagaan dibuka, secara tidak langsung mereka juga akan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk Malaysia. Jadi setakat ini sahaja saudari moderator tentang punca-punca yang menyebabkan berlakunya brain drain di Malaysia. Selebihnya akan diterangkan oleh ahli panel kita iaitu Dr. Ayuni. Jadi saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan atas penjelasan yang sangat jelas daripada doktor sebentar tadi. Menurutnya, terdapat dua faktor yang menyebabkan brain drain ini berlaku, iaitu dari segi keadaan ekonomi dan juga peluang pekerjaan. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Dr. Azmah Ayuni. Adakah terdapat faktor lain selain daripada yang telah dinyatakan oleh Dr. Shirin sebentar tadi? Dipersilakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator kita iaitu Cik Hazirah Zakuan. Terima kasih juga diucapkan kepada panel kita yang pertama tadi iaitu Dr. Syirih Hariza yang baru saja selesai mengupas tentang punca-punca yang menyebabkan berlakunya brain drain di Malaysia. Yang berbahagia pensyarah geografi iaitu Profesor Madya, Dr. Yazid bin Saleh dan juga panel-panel hadirin sekalian. Sidang hadirin sekalian, jikalau tadi kita sudah mendengar terdapat dua punca yang baru saja diulas oleh Dr. Syirih Hariza kita juga dapat mengetahui bahawa ada dua punca lain yang menyebabkan berlakunya brain drain di Malaysia. Apakah punca lain yang menyebabkan brain drain tersebut berlaku? Selain daripada ekonomi dan juga peluang pekerjaan, ketidakadilan sosial juga merupakan antara punca yang menyebabkan berlakunya brain drain. Mengapa saya berkata sedemikian? Ketidakadilan sosial ini seringkali berlaku dalam sektor pekerjaan. Ketidakadilan sosial ini boleh dibawakan maksud seperti mereka yang tidak merasa layanan yang ada di dalam kelas sosial. Dalam aspek ini saya boleh ketengahkan melalui dua perspektif iaitu diskriminasi dalam sektor swasta atau juga awam dan juga jurang sosioekonomi. Jika kita dapat lihat diskriminasi dalam sektor awam dan juga swasta ini sudah menjadi satu kebiasaan kerana negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Manakala bagi jurang sosioekonomi pula ditunjukkan melalui perbezaan miskin dan kaya yang bukan sahaja dihadapi oleh negara Malaysia sahaja, malah ia turut dihadapi oleh negara sama ada mundur, membangun atau juga maju. Kebiasaannya kita dapat tengok daripada senario yang mana kaya menjadi semakin kaya, miskin menjadi semakin miskin. Lantas jurang antara kedua-dua golongan ini akan menjadi semakin meluas. Kita dapat tengok daripada jurang sosioekonomi ini bahawa walaupun seseorang itu mempunyai kemahiran atau juga bakat yang tinggi, namun disebabkan latar belakang yang miskin, ia akan menyebabkan mereka tidak akan dipilih untuk bekerja di sesuatu sektor, sama ada sektor awam atau juga swasta. Hal ini menyebabkan mereka bertindak untuk mencari pekerjaan di luar negara. Mereka bertindak sedemikian kerana mereka menganggap bahawa luar negara mempunyai layanan yang lebih istimewa dan juga menarik terhadap mereka. Dan keputusan ini telah menyebabkan Malaysia mengalami kerugian yang rakyat sendiri tidak nampak. Punca terakhir yang saya ingin ulaskan ialah fasiliti dan juga kemajuan teknologi. Jika kita lihat fasiliti dan juga kemajuan teknologi yang ada di Malaysia tidak dapat memacu pertumbuhan sektor pekerjaan dan juga perubahan dan juga kemajuan teknologi yang digunakan tidak seiring dengan perubahan tahun-tahun yang akan mendatang. Dari perspektif fasiliti, saya dapat menjelaskan bahawa sistem pengangkutan awam merupakan satu fasiliti yang amat penting bagi menjamin pekerja-pekerja untuk sampai ke destinasi mereka dengan tepat masa dan juga tidak lewat. Namun di Malaysia kita dapat lihat bahawa keadaan yang sesak dan sibuk menyebabkan rakyat-rakyat Malaysia atau pekerja sendiri tidak dapat datang dan sampai ke destinasi bekerja mereka secara tepat dan patuh pada masa yang ditetapkan. Saya ingin memberi contoh di Singapura bahawa ramai rakyat Malaysia yang telah bertindak berhijrah bekerja di sana kerana mereka rata-rata berpuas hati dengan sistem kemudahan pengangkutan yang sistematik. Manakala melalui perspektif kemajuan teknologi, kita dapat lihat bahawa Malaysia merupakan negara yang senang membangun. Jadi kemajuan teknologi yang digunakan mungkin masih lagi belum mencapai tahap canggih yang boleh menghasilkan output yang lebih baik. Hal ini menyebabkan ramai rakyat Malaysia bertindak berhijrah ke luar negara yang lebih maju dan juga canggih penggunaan teknologinya seperti Amerika Syarikat, Britain, Jerman dan sebagainya. Di sini saya ingin menjelaskan bahawa punca seperti ketidakadilan sosial, fasiliti dan juga kemajuan teknologi boleh menyebabkan berlakunya brain drain dan seterusnya akan menyebabkan berlaku kesan yang negatif kepada Malaysia sendiri yang akan dikupaskan oleh Dr. Zati Syarifina selepas ini. Setakat ini sahaja daripada saya akan kembalikan kepada Cik Moderator kita kembali.
Terima kasih. Terima kasih di atas penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, iaitu Dr. Azmah. Ternyata faktor keadaan ekonomi dan peluang pekerjaan bukan sahaja yang mendorong kepada berlakunya brain drain ini, malah menurut Dr. Azmah sebentar tadi, masalah ketidakadilan sosial dan juga kemajuan dalam teknologi juga merupakan antara puncanya. Sesuatu yang berlaku sudah semestinya akan meninggalkan kesan yang tersendiri. Begitu juga dengan isu brain drain di Malaysia ini. Untuk itu, tanpa membuang masa, saya akan terus bertanya kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Dr. Hidayah, apakah kesan daripada isu brain drain di Malaysia ini? Terima kasih kepada saudari moderator iaitu Nahazirah. Seterusnya saya akan menjelaskan kesan-kesan yang muncul akibat brain drain di Malaysia. Brain drain adalah satu fenomena awal yang berkaitan dengan globalisasi yang mempunyai kesan buruk yang signifikan di peringkat tempatan. Pemergian pekerja mahir dapat melemahkan negara-negara membangun yang lebih kecil dengan mewujudkan mereka dari kemahiran dan tenaga kerja yang penting. Ini dapat mencegah atau membatasi inovasi, pertumbuhan perniagaan dan pembangunan negara. Oleh itu, terdapat beberapa kesan yang wujud akibat brain drain di Malaysia. Kesan yang pertama iaitu nyawa rakyat akan terancam. Nyawa rakyat akan terancam akibat kekurangan tenaga pakar seperti doktor-doktor pakar khususnya. Hal ini berlaku demikian kerana kekurangan doktor pakar dalam negara yang kebanyakannya selepas tamat pengajian, mereka memilih untuk menyambung bekerja di luar negara. Menurut Osman Lesut, kekurangan yang paling kritikal adalah dalam bidang neurologi, kardiotorasik, kardiologi, onkologi, paliatif, geriatrik dan neurosurgery menyebabkan banyak kes tertunggak, manakala pesakit terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan rawatan. Sekiranya perkara ini berlanjutan, hal ini akan menyebabkan rakyat terpaksa menanggung risiko seperti nyawa mereka akan terancam. Ini belum lagi pesakit terpaksa ditolak ke hospital lain disebabkan ketiadaan doktor pakar yang mencukupi. Mahu tidak mahu, terpaksa mereka menanggung kesakitan, tidak kurang juga meninggal dunia sebelum sempat menerima rawatan. Pendapatan penduduk golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 dan berpendapatan sederhana M40 sekadar cukup makan sahaja. Malah, kadangkala umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Semuanya dek beban hutan yang menyebabkan mereka terpaksa menghadapi karenah birokrasi apabila mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. Untuk ke hospital swasta pula, mereka tidak mampu memandangkan kos di sana adalah tinggi. Akhirnya, masyarakat ini terpaksa reda memanjat tangga hospital kerajaan bagi mendapatkan konsultasi, rawatan dan ubat-ubatan. Kes kekurangan pakar pekerja dengan Kementerian Kesihatan bukan perkara baharu. Ia ketara sejak 8 tahun lalu apabila banyak hospital swasta dibina kononnya ingin membantu mengurangkan bebanan hospital kerajaan. Kementerian Kesihatan pernah memberitahu pada 2011 hingga 2016, 150 doktor pakarnya meletakkan jawatan. Sidang Dewan Rakyat pada Mac 2017 pernah melaporkan negara mempunyai 46,461 doktor dengan 35,545 daripadanya berkhidmat di sektor awam dan 12,446 lagi di sektor swasta. Walaupun bilangannya ramai, ia tidak mampu menangani masalah kebanjiran pesakit. Setakat ini, nisbah doktor kepada pesakit di Malaysia adalah 1 doktor bagi setiap 520 pesakit. Walaupun masih tidak mencapai nisbah 1 doktor kepada pesakit iaitu 1 nisbah kepada 450 pesakit, ada kekeliruan dari segi bekalan doktor dan kepakaran mereka. Berbalik kepada masalah kekurangan pakar di hospital kerajaan, pada 2017 sahaja 124 doktor meletak jawatan untuk berpindah ke hospital swasta. Manakala pada Januari hingga September 2018, seramai 128 orang mengambil langkah yang sama. Kesan seterusnya adalah beban fizikal terhadap negara. Pembangunan khususnya dapat dihambat oleh aliran keluar profesional dalam sektor kesihatan, pendidikan dan pertanian. Kesannya berbeza berdasarkan demografi dan tahap pembangunan negara.
Brain drain juga dikritik kerana menghasilkan beban fizikal pada negara asal kerana kehilangan kemahiran tenaga kerja yang terlatih dan berpendidikan awam. Dikatakan bahawa brain drain merampas potensi penyelidikan dan inovasi negara-negara miskin sehingga membatasi pertumbuhan dan perkembangan institusi pengajaran dan penyelidikan akademik tempatan serta institusi sektor awam yang lain. Dengan jumlah pendatang yang kurang mahir, negara-negara membangun mungkin juga dapat mendapat keuntungan daripada pelaburan yang lebih sedikit dan seterusnya dapat mengatasi masalah ini. Menurut Salmi J dan Salmi K pada tahun 2017, penyelidikan mengenai corak migrasi antara tahun 1960-an dan 1990-an menunjukkan bahawa tahap migrasi mahir yang tinggi menyumbang kepada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara-negara pengirim, peningkatan ketidaksamaan dan kemiskinan. Takat itu saja penjelasan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan atas penjelasan yang telah diberikan oleh doktor sebentar tadi. Maka jelaslah terdapat dua kesan brain drain di Malaysia, iaitu nyawa rakyat terancam dan juga memberikan beban fizikal terhadap negara. Walau bagaimanapun, kita ingin melihat dengan lebih meluas dari segi kesan ini. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang terakhir, Dr. Zati, adakah kesan selain daripada yang telah dinyatakan oleh Dr. Hidayah sebentar tadi? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Saudari Nur Hazirah. Jadi setelah mendengar penjelasan demi penjelasan yang diberikan oleh Dr. Nur Hidayah, maka saya akan teruskan kesan lain pula, iaitu daripada segi kekurangan tenaga mahir akibat daripada penghijrahan modal insan atau brain drain ini. Kesan daripada penghijrahan modal insan atau brain drain ini akan kekurangan tenaga mahir di Malaysia. Hal ini kita dapat lihat menerusi satu kenyataan daripada Penasihat Ekonomi Negara pada tahun 2010 yang menyatakan brain drain ini atau penghijrahan modal insan ini kian bertambah dari tahun ke tahun. Menurut Penasihat Ekonomi menyatakan bahawa pertambahan ini merupakan satu amaran kepada pemerintah negara yang mana fenomena ini sudah pun berada di tahap bahaya kerana sebilangan besar tenaga mahir daripada negara Malaysia telah pun berhijrah ke negara lain, di mana individu-individu ini diperlukan untuk mengembangkan serta memupuk bakat dan kemahiran dalam negara Malaysia. Selain itu, seperti yang kita sedia maklum bahawa dalam mendepani revolusi industri 4.0 ini telah berkait rapat dengan kepentingan informasi serta data kepada manusia pada masa yang akan datang. Justru itu, pemain industri ataupun individu yang berkemahiran tinggi serta berbakat dalam industri ini sentiasalah peka agar tidak ketinggalan dalam sistem fizikal cyber yang banyak melibatkan keupayaan baharu dengan teknologi yang seharusnya terkini. Sehubungan dengan itu, tenaga berkemahiran tinggi terutamanya dalam membangunkan sistem, aplikasi maupun perkhidmatan seperti Artificial Intelligence (AI) serta menganalisis data adalah sangat diperlukan. Menurut Datuk Seri Ganesh yang merupakan pengerusi serta pengurus kepada SG Academy, sebuah institusi yang menyediakan kemahiran bagi mendepani revolusi 4.0 ini. Revolusi baharu ini memberi impak kepada industri yang memerlukan teknologi dan pengeluaran secara besar-besaran. Beliau berkata bahawa persediaan tenaga berkemahiran tinggi untuk mendepani industri keempat di Malaysia masih lagi ketinggalan kerana kebanyakan industri masih lagi bergantung kepada bentuk pekerjaan manual yang memerlukan tenaga kerja manusia. Selain itu, Malaysia masih lagi bergantung kepada pakar luar ataupun teknologi luar untuk mendekati industri keempat berikutan daripada kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan serta mencipta teknologi baru seiring dengan keperluan dan peredaran industri. Ini adalah kesan daripada penghijrahan modal insan atau brain drain ini dalam sektor perindustrian. Samping itu, kita dapat lihat pengaliran atau penghijrahan modal insan ini agak serius juga dalam bidang perakaunan, di mana terdapat jurang di antara permintaan dan juga penawaran dalam bidang perakaunan. Kita dapat lihat kesan daripada pengaliran dan ataupun penghijrahan modal insan yang berbakat ini memberi kesan kepada pelaburan di Malaysia. Kesan yang kita dapat lihat dalam penghijrahan modal insan atau brain drain yang berlaku ini adalah daripada segi pelaburan, di mana
memaksa kita untuk melabur duit ke atas tenaga mahir import untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi dan juga negara. Pengaliran brain drain di Malaysia ini turut memberi kesan kepada pelaburan yang dia lakukan, terutamanya daripada syarikat-syarikat besar yang lebih tertarik untuk melabur kepada negara-negara jiran seperti Filipina, Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Hal ini kita dapat lihat menerusi satu kenyataan daripada ASEAN Today 2016 membincangkan mengenai ada penghijrahan modal insan di Malaysia semakin tinggi menyebabkan syarikat-syarikat antarabangsa iaitu salah satunya Page Group Malaysia lebih tertarik untuk melabur kepada negara jiran kerana kekurangan tenaga mahir. Okey, seterusnya kesan yang terakhir yang kita dapat lihat daripada penghijrahan modal insan ataupun brain drain ini adalah kepada pembangunan negara. Mengungkap kembali definisi yang diberikan oleh moderator sebentar tadi adalah brain drain ini merupakan satu proses di mana sesebuah negara itu kehilangan pekerja yang berkemahiran tinggi ataupun berbakat melalui penghijrahan. Okey, mengapa brain drain ini memberi kesan kepada pembangunan negara? Kesan daripada penghijrahan modal insan atau brain drain ini kita dapat lihat adalah negara terpaksa menanggung berjuta-juta daripada segi pelaburan untuk tenaga mahir import ataupun tenaga pakar dari luar negara, di samping menanggung perbelanjaan untuk bagi pelajar-pelajar yang meneruskan pengajian peringkat yang lebih tinggi. Pelajar yang menyambung ke luar negara ini adalah daripada kos pendapatan fiskal negara. Peningkatan brain drain ini menandakan bahawa Malaysia terpaksa mengambil tenaga pakar daripada luar bagi meningkatkan kredibiliti pembangunan dalam negara. Seperti yang dilihat secara pragmatik, negara-negara maju kian bertambah maju manakala negara-negara miskin menjadi semakin miskin. Ini adalah disebabkan peningkatan brain drain yang berlaku dalam sesebuah negara. Misalnya seperti di Afrika, peningkatan penghijrahan modal insan banyak berlaku dalam bidang kedoktoran. Afrika yang berkelulusan luar negara memilih untuk berhijrah ke negara yang lain serta untuk bekerja dan berhijrah ke negara yang lain. Peningkatan brain drain ini perlulah diatasi dengan lebih efektif dan usaha sama kerajaan dan juga pihak swasta mengambil semula pekerja yang berkemahiran tinggi untuk melaburkan mereka punya kemahiran dalam pembangunan kita. Kesan tersebut ini kita dapat lihat adalah daripada peningkatan brain drain yang berlaku dalam kalangan Malaysia. Adakah kita mampu mengubahnya atau kita mahu mengikuti brain drain di Afrika? Jadi pihak kerajaan perlulah menanganinya dengan lebih efektif dengan pelbagai cara sekalipun untuk mengambil semula pekerja-pekerja berkemahiran tinggi untuk melaburkan kemahiran mereka dan memupuk masyarakat bagi membangunkan negara sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian daripada saya, Dr. Zati Sharafina binti Muhammad Ghazali daripada Sumber Tenaga Kerja. Terima kasih diucapkan atas hujah yang telah diberikan oleh Dr. Zati. Maka kita dapat lihat di sini bahawa kesan brain drain di Malaysia juga akan menyebabkan negara kita kekurangan tenaga mahir dan pembangunan negara akan terjejas. Sidang hadirin sekalian, nampaknya sampai di sini sahaja majlis ilmu kita pada hari ini. Kesimpulan yang boleh saya rumuskan adalah isu brain drain ini bukanlah satu isu yang baru yang berlaku di Malaysia. Untuk itu, kita dapat lihat sebentar tadi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan isu ini berlaku yang akan memberikan kesan secara jelas daripada tajuk kita hari ini, iaitu kerugian kepada negara kita. Untuk itu, ayolah kita bersama-sama berganding bahu dan bekerjasama untuk mengatasi isu ini. Semua pihak yang bertanggungjawab perlulah memainkan peranan masing-masing agar isu ini dapat ditangani. Sekian, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.